Asyah bin Mazahim adalah salah seorang isteri kepada Fir'aun. Dia bukanlah seorang wanita biasa. Sebaliknya, dia berani mempertahankan kepercayaan dalam dirinya dan sanggup mati kerananya. Dia adalah seorang wanita Islam yang sejati. Atas sebab inilah Nabi Muhammad SAW pernah menyebut tentang Asyah sebagai wanita teragung sepanjang zaman. Pada suatu hari, Rasulullah SAW berkata, banyak lelaki yang telah mencapai kesempurnaan, tetapi tidak ramai daripada kalangan wanita yang telah mencapai kesempurnaan, kecuali Maryam dan Asyah, isteri Fir'aun. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kisah Asyah bermula di Mesir, di mana dia tinggal bersama suaminya, seorang Fir'aun, iaitu Raja Mesir yang terkenal dengan pemerintahannya yang kejam dan dikenali sepanjang zaman. Selepas diberitahu oleh seorang penilik nasib bahawa dia akan dijatuhkan oleh seorang anak Israel, Fir'aun serta-merta mengarahkan tenteranya untuk membunuh semua bayi lelaki yang dilahirkan. Kitab suci Al-Quran ada menyebut tentang keperitan hidup anak-anak Israel seperti berikut. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Jadi apabila Nabi Musa AS dilahirkan, ibu baginda risau akan kehidupannya kelak kerana jantinanya sebagai seorang bayi lelaki. Namun perancangan Allah itu lebih baik. Allah memberi jaminan kepada ibunya bahawa Nabi Musa AS akan selamat dan mengarahkan ibu baginda untuk meletakkan bayi lelakinya itu ke dalam bakul dan diletakkan di sungai Nil. Al-Quran menyebut, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah di dalam peti. Lepaskanlah dia ke laut dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepada kamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa AS yang masih bayi akhirnya ditemui oleh Asyah yang meyakinkan suaminya itu agar bayi lelaki berkenaan tidak dibunuh dan dijadikan sebagai anak mereka, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Surah Al-Qasas ayat yang ke-8. Pertama kali bertemu dengan bayi Musa, Asyah berasa terdapat ikatan dan perasaan kasih sayang yang kuat antara diri dia dengan bayi tersebut, memandangkan dia tidak mempunyai zuriatnya sendiri. Dan ketika melihat kanak-kanak tersebut, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya. Surah Al-Qasas ayat yang ke-9. Siapa sangka perancangan Allah itu sungguh hebat. Nabi Musa AS, lelaki yang paling ditakuti oleh Fir'aun pada zaman itu, membesar di dalam kediamannya sendiri, dijaga dan dididik oleh isterinya. Ibu kandung Nabi Musa AS juga akhirnya berpeluang menjaga anaknya itu, bekerja di samping Asyah bagi menjaga bayi Musa. Asyah tidak mengetahui bahawa wanita tersebut adalah ibu kandung kepada Nabi Musa AS. Asyah menyayangi Nabi Musa AS ibarat anaknya sendiri. Apabila baginda mula menyampaikan dakwah tentang keesaan Allah, Tuhan yang satu, Asyah mempercayai dan beriman dengan sepenuh hatinya. Dia sendiri menyaksikan mukjizat Nabi Musa AS di dalam istana Fir'aun dan turut melihat bagaimana ahli-ahli sihir Fir'aun ditewaskan baginda, yang mana mereka turut mengakui tentang keesaan Allah. Walau bagaimanapun, menjadi isteri kepada seorang Fir'aun yang kejam yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan, Asyah terpaksa merahsiakan keimanannya itu. Pada suatu hari, anak perempuan Fir'aun
yang bermaksud daripada isteri lain, terdengar pendandan rambutnya menyebut Bismillah yang membawa maksud dengan nama Allah. Terdengar ucapan tersebut, anak gadis itu melaporkan hal tersebut kepada Fir'aun. Fir'aun dengan segera menangkap pendandan rambut itu dan juga keluarganya. Seorang demi seorang, anaknya dihumban ke dalam lubang dipenuhi dengan tembaga yang menyala dengan api. Akhirnya tiba giliran pendandan rambut itu bersama bayinya yang digendong. Pada saat itulah dia berasa sedikit ragu-ragu untuk membiarkan bayinya dihumban. Namun, suatu keajaiban berlaku di mana bayi itu dapat berkata-kata. Bayi itu berkata bahawa seksaan dunia yang dihadapi mereka pada saat itu tiada apa-apa jika dibandingkan dengan hukuman di akhirat kelak. Yakin dengan apa yang terjadi itu, dia akhirnya mengorbankan diri bersama bayinya. Melihat keberanian pembantunya itu, Asya akhirnya memberanikan diri untuk berdepan dengan suaminya yang kejam. Dia mendedahkan tentang keimanannya kepada Allah, menolak Fir'aun sebagai Tuhan dan berkata bahawa tidak kisah apa yang bakal terjadi kepada dirinya kelak. Terkejut dengan pendedahan tersebut, Fir'aun mengarahkan tenteranya untuk menyeksa Asya di padang pasir, membiarkan dia kelaparan dan menanggalkan pakaiannya. Beliau diseksa dengan teruk, namun keimanannya langsung tidak goyah. Fir'aun mengarahkan tenteranya untuk mencari sebuah batu besar. Sekiranya Asya berkeras dengan pendiriannya yang enggan mengaku Fir'aun sebagai Tuhan, maka batu tersebut akan dilontarkan kepadanya sehingga dia meninggal dunia. Jika tidak, nyawanya di dunia ini akan terselamat. Pengakhiran kisah Asya, dia meninggal dunia masih dengan pendiriannya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Semoga pengorbanan Asya binti Mazahim akan menempatkan dirinya ke syurga kelak. Berikut adalah kata-kata isteri Fir'aun yang disebut di dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Sedangkan Asya, seorang ratu di samping Fir'aun, pun beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga sanggup mengorbankan nyawanya sendiri. Maka kita sebagai orang biasa harus turut beriman dengan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asya pernah hidup dengan kemewahan yang tidak dapat kita bayangkan. Namun dia tahu bahawa kekayaan dunia tidak kekal berbanding pengakhiran di akhirat nanti.